Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula kuliah kita di dalam pengajian kitab Bulughul Maram. Kita masih lagi di dalam kitab as-salat dan di dalam bab sifatus salat, bab berhubung dengan sifat salat. Sebelum tu saya mengalu-alukan juga, saya difahamkan ada rombongan daripada Singapura dan saya mengalu-alukan mereka yang hadir. Cuma kebetulan saya ni terpaksa ke banyak tempat. Lepas pada ni nak terus bergerak ke Kuala Lumpur. So insyaAllah kita akan baca sekadar yang kita sempat daripada kitab ni, dan insyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu berikutnya. Hadis yang berikutnya adalah hadis Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, muttafaqun alaih. Daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca ummil Quran. Bi ummil Quran yakni tidak membaca ummul Quran, yakni suratul Fatihah, dan insyaAllah kita akan hurai selepas daripada ini. Wa fi riwayatin, maksudnya di dalam satu riwayat yang lain, li Ibn Hibban wa Daraqutni, riwayat yang lain di dalam Ibn Hibban, yakni di sisi Ibn Hibban, yakni melalui riwayat Ibn Hibban. Dia Ibn Hibban, bukan Ibn Haban. Ada orang baca Ibn Haban, Ibn Hibban. Dan Ad-Daraqutni, yakni melalui, apabila kita sebut inda Ibn Hibban di Bukhari, di Muslim, maksudnya mereka merupakan pengumpul hadis, yakni rawi yang terakhir di dalam sanad itu, yakni hadis itu dikumpulkan oleh mereka. Apabila disebut oleh Ibn Hibban, bermaksud ia ada di dalam Sahih Ibn Hibban umpamanya. Di dalam riwayat yang lain, yakni daripada Ubadah bin Samit juga, Ubadah menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Baginda menyebut la tujzi'u salatun, tidak dikira, tidak terpakai, tidak mendapat pahala, salatun, sesuatu salat. Ini secara bina, secara nakirah, sesuatu salat, la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab, tidak dibaca padanya fatihatil kitab. Wa fi ukhra, maksudnya dalam riwayat yang lain. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain. Li Ahmada, yakni di sisi Imam Ahmad, yakni Ahmad bin Al-Hanbal.
wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibn Hibban. Dia kata riwayat yang lain, yakni bila disebut riwayat yang lain, hadis masih berkaitan hadis yang sama, cumanya lafaz dia itu berbeda, sebab itu disebut lafaz yang berbeda. Yakni bunyi hadis tu, ungkapan dia tu berbeda sedikit, itu yang disebut. Menyebabkan kadang kalau ulama-ulama hadis membawa hadis-hadis yang dia disebut wa fi riwayatin kerana dia ingin memaklumkan kepada kita di sana ada hadis yang berkaitan yang sama tetapi bunyinya sedikit berbeza ataupun ada penambahan. Hadis berkaitan itu ada penambahan. Di situ memberi kelebihan kepada Sahih Muslim dibandingkan Sahih Al-Bukhari, kerana Al-Imam Muslim bin Hajjaj dia membawa riwayat-riwayat yang berbeza ini apabila dia mendatangkan riwayat asal. Kemudian diikuti dengan riwayat-riwayat yang lain yang menghampiri riwayatnya asal. Ataupun ada tambahan. Dalam riwayat yang lain dia kata la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nabi kata boleh jadi kamu membaca di belakang imam kamu. Yakni imam di depan, dia duk baca di belakang. Qulna na'am. Sahabat kata na'am. Nabi kata la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan buat macam tu. Yakni imam baca jangan kamu pun nak baca. Kecuali fatihatil kitab, kecuali fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Kerana sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya, yakni membaca fatihatil kitab. Sebelum saya nak hurai lebih lanjut, saya akan sebut beberapa perkara muqaddimah berkaitan dengan hadis ini. Hadis ini ialah hadis Ubadah bin Samit, sahabat Nabi SAW, Al-Khazraji Abul Walid. Ubadah bin Samit bin Qais merupakan orang Ansar, Al-Ansari Al-Khazraji. Yakni dia Ansar, dia daripada Khazraj. Kita tahu Ansar dua suku yang terkenal, Aus dan Khazraj. Dia daripada suku Khazraj. Dia digelar dengan Abul Walid. Arab ni biasanya ada. Tuan-tuan pun mungkin boleh guna anak tuan-tuan. Anak tuan-tuan ada nama Marwan, tuan-tuan Abu Marwan. Kalau anak tuan-tuan ada nama Omar, tuan-tuan Abu Omar. Ini orang Arab menjadi kebiasaan begitu. Dia ada kunyah dia. Sebab itu ulama-ulama hadis dia ada kitab Al-Asma'u wal Kuna, dia panggil. Nama-nama dan gelaran. Kerana dalam nak kaji hadis kadang-kadang ada orang nama sama. Kita tak tahu rawi yang mana satu ni. Kita tengok kunyah dia. Kunyah gelaran dia sama ke tak? Mungkin sehingga menyebabkan kadang-kala berlaku persisihan para ulama di dalam menghukum hadis disebabkan mereka menyangka rawi itu ialah rawi yang lain. Berlaku kerana ada tasyabuh di sudut nama. Ubadah bin Samit merupakan antara nuqaba ataupun antara naqib lah dalam bahasa kita ni, antara perwakilan atau pemimpin kecil yang mana mengambil bai'ah semasa Nabi SAW berbai'ah pada malam Bai'atul Aqabah. Orang-orang Madinah ataupun Yathrib sebelum Nabi SAW berhijrah, mereka datang pada malam yang sunyi, mereka datang pada musim haji, mereka berjumpa Nabi secara sembunyi dan mereka mengambil bai'ah, iaitu mereka berjanji setia untuk mempertahankan Nabi SAW di Aqabah.
Tu kita Jamratul Aqabah. Mereka ambil janji tu pada suatu malam yang gelap. Mereka berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membolehkan Nabi hadir ke tempat mereka. Berjanji setia untuk mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ubadah bin Samit antara yang ada dalam kepala-kepala yang mengambil janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Lailatul Aqabah, malam Aqabah. Beliau turut terlibat dengan Badar, perang Badar. Dan ini penting. Di dalam ranking para sahabat, saya selalu sebut dalam ranking para sahabat yang terlibat dalam perang Badar, dia ambil kira untuk diangkat rank dia tu. Sebab itu sebahagian, umpamanya Ali bin Abi Talib, apabila pemberontak masuk selepas membunuh Uthman, Ali bin Abi Talib kata apa? Hadza laisa min sya'nikum wa innama min sya'ni ahli Badr. Ini bukan urusan kamu, ini urusan ahli Badar. Yakni ahli Badar dianggap penting oleh para sahabat apabila memberikan pandangan, kerana dianggap kedudukan mereka yang tinggi. Qad ghafarallahu lakum ma taqaddama min dhanbikum wa ma ta'akhkhar, kata Nabi. Sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa kamu yang terdahulu dan yang kemudian kepada ahli-ahli Badar. Pada ahli Badar. Dan dia terlibat selepas daripada perang Badar, perang-perang yang lain. Dan pada zaman Umar bin Khattab telah menghantarnya bersama Muaz bin Jabal dan Abu Darda ke Syam untuk mengajar orang Syam Al-Quran. Ini Ubadah bin Samit. Dan menudukkan, kemudian dia duduk di Palestin, kemudian dia memegang sebagai qadi di sana, dan merupakan antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbilang. Hadis yang Ubadah bin Samit bawa ialah hadis yang penting berhubung dengan Fatihatul Kitab. Ataupun di dalam riwayat ni disebut dengan Ummul Quran, disebut juga dengan Fatihatul Kitab. Fatihah, surah Fatihah yang kita sebut Al-Fatihah ataupun Ummul Quran disebut sebagai oleh beberapa, di atas beberapa sebab. Sebahagiannya menyatakan sebabnya kerana dia merupakan syarat di dalam salat. Tetapi yang menarik yang disebut oleh para ulama, dia dipanggil sebagai Ummul Quran atau Fatihatul Kitab. Bermaksud ibu, kepala utama, ibu. Ummul Qura, ibu kepada segala kampung, segala negeri. Sebab tu ibu kita, ummi. Ummul Kitab kerana padanya terkandung seluruh maksud kitab, seluruh maksud Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan kita dalam salat. Sebelum saya nak cerita hukum ni, saya nak sentuh sikit hal ni. Besarnya Allah pilih Fatihah. Bila kita di dalam salat, kita baca Fatihah, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan bagi seluruh alam. Perkataan Alhamdu maksud segala mutlak puji. Alif Lam tu merangkumi segala apa saja pujian yang kebesaran, ketinggian yang layak bagi Allah, dipuji kepada Allah. Sebab tu nak terjemah Melayu tu, dulu-dulu orang kita terjemah segala puji. Segala tu datang daripada Alif Lam tu, ma'rifah tu, yang bermaksud semuanya sekali. Segala puji, Alhamdulillah bagi Allah. Ini nama Allah yang paling besar, Allah. Nama Tuhan Allah. Rabbul Alamin, Tuhan bagi semua alam. Kita ada Allah, kita ada Rabb. Dalam ayat yang Fatihah yang pertama tu ada Allah, ada Rabb.
Apabila satu orang Muslim salat, kadang-kadang bila satu orang salat ataupun seorang tu berdiri, dia terasa hanya antara dia sahaja yang hidup dan dunia ni. Ataupun kadang-kadang dia terlupa besarnya Tuhan yang dia sembah. Tetapi dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mengingatkan dia bahawa Tuhan yang ia sembah merangkumi segala-galanya. Bukan hanya Tuhan orang Islam, orang Malaysia, bukan Tuhan manusia, jin dan segala makhluk yang diketahui dan tidak diketahui. Alamin jamak kepada alam. Betapa banyak alam yang kita tidak ketahui. Mentari jauh lebih besar daripada bumi. Segala planet yang ada, kebanyakannya jauh lebih besar daripada bumi ni. Digabungkan mentari, matahari, bulan dan segala planet bagi galaksi kita ini hanyalah debuan yang kecil yang berada pada keluasan cakrawala yang begitu luas. Bumi kalau dilihat dari cakrawala yang luas dan alam yang luas, hanyalah debu yang tidak ada apa-apa nak dibandingkan yang lain. Debuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuhan bagi sekalian alam, yang mendengar apa yang kita puji kepadanya dengan segala pujian. Inilah nikmat beragama Islam. Apabila nak memuji Tuhan, tidak memerlukan perantaraan. Nak berbicara kepadanya, tidak memerlukan perantaraan. Di mana saja manusia berada, di mana saja manusia duduk, pada waktu mana sahaja, dia boleh berbicara dengan Tuhan. Nak jumpa orang besar, kena ambil masa dengan dia, kena buat appointment dengan dia. Allah Azza wa Jalla, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kena ia menguasai segala alam, segala waktu, zaman. Sebab itu salat diwajibkan Fatihah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, tiga nama yang padanya merujuk Asmaul Husna keseluruhannya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rabb. Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, semua nama-nama Allah merujuk kepada tiga ni. Allah merujuk kepada Ar-Rabb, merujuk kepada Ar-Rahman. Semua nama-nama, tiga-tiga ni berada dalam Fatihah. Segala kesembahan kita, kehidupan ini, salat mengingatkan kita Maliki Yaumiddin. Kita mungkin ingat Allah Tuhan di sini, Allah Tuhan alam, kita ingat semua. Tapi kita jangan lupa satu benda yang selalu manusia tak perasan. Yaumiddin, hari pembalasan yang belum kita saksikan. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin dalam qiraat yang lain, yakni dia memiliki hari pembalasan. Tengok dalam berapa ayat Fatihah menghimpunkan kita. Kita mengakui kebesarannya, kita mengakui, kita memujanya, memujinya, mengakui sifat-sifat ketinggiannya, mengakui dia memiliki hari pembalasan. Kemudian kita kembali kepada tujuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami abdikan diri, dan hanya Engkau yang kami pohon pertolongan. Segala apa yang kita lakukan bagi memenuhi maksud ini, kami hanya menyerah diri padamu, kerana Engkaulah Rabb, Engkaulah Allah, Engkaulah Rahman, Engkaulah Rahim.
Engkaulah pemilik segala alam dan engkaulah yang memiliki hari kiamat. Iyyaka na'budu. Pada engkaulah kami abdikan diri. Itu adalah tauhid uluhiyah. Ilahiyah. Na'budu. Ramai orang akui Allah, sebagai Tuhan, tapi tidak ibadah padanya. Iyyaka na'bud. Tauhid ibadah. Orang-orang yang syirik, bukan mereka tak tahu. Orang musyrikin Mekah, bukan mereka tak tahu Allah adalah Tuhan. Labbaik Allahumma labbaik, mereka sebut. Nama anak mereka pun Abdullah, macam nama bapa Nabi kita Muhammad. Nabi belum lahir, nama tu dah ada. Tapi masalah mereka tidak mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Golongan-golongan syirik yang memanggil wali meminta tolong, memanggil apa lagi, kutub mana tolong mereka. Bukan mereka tak tahu Allah. Bomoh-bomoh yang panggil jin tolong mereka, bukan mereka tak tahu Allah, tetapi mereka tidak mentauhidkannya di dalam ibadah. Maka di dalam Fatihatul Kitab, kita iyyaka na'budu, barulah wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau kami pohon pertolongan. Rububiyah, tak ada siapa boleh tolong kita melainkan Allah. Kerana ada orang sembahyang di dalam masjid, tapi bila nak tolong, minta tolong, pergi minta di kubur. Tuan-tuan pergi di India, ada Brelwi sembahyang di masjid, kalau nak doa kena minta kat wali. Dia kata kita jauh dengan Allah, minta wali lah tolong doa kat kita. Dia rasa kena ada perantaraan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita minta. Dalam segala yang kita perlukan dalam dunia ni, nak minta tolong Allah. Dalam kehidupan keseluruhannya, tak ada siapa yang boleh tolong kita, hanya melainkan Allah. Kita minta tolong pada Allah. Pertolongan yang pertama yang kita perlukan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kerana kalau Allah tolong kita, bagi kita makan, bagi kita kaya, bagi kita hidup, bagi kita mewah, tapi dia tak tolong kita tunjuk jalan yang lurus, kesemuanya tidak memberi makna dan faedah kehidupan di atas muka bumi ini. Maka tak tahulah kita ibadah yang betul, tak tahulah kita bagaimana untuk memanggil Allah dengan cara yang betul, tak tahulah kita bagaimana nak membetulkan jiwa kita supaya pasrah dan taat dan mencari Allah Azza wa Jalla. Tak tahulah kita, sehinggalah Allah itu memberikan hidayah kepada kita. Ihdinas siratal mustaqim. Siratul mustaqim, apa maksud siratul mustaqim? Berbagai mufassir sebut, tapi maknanya sama. Sama ada mustaqim jalan agama, mustaqim jalan Quran, mustaqim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kita perlukan Allah tunjukkan kita ke jalan itu. Betapa ramai orang yang salat tidak ditunjukkan padanya jalan yang lurus. Walaupun dia membacanya, tetapi dia tidak menghayatinya. Oleh kerana manusia kadang-kadang melihat nas tidak dapat memahaminya, melihat arahan tetapi kadang-kadang tidak dapat untuk merasai bagaimana untuk mencontohi arahan itu sehingga ada contoh dan teladan. Kita menyebut siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang yang engkau berikan kurnia pada mereka.
para anbiya, para salihin, para siddiqin yang diakui oleh Allah dalam kitab dan sunnah. Ghairul maghdubi alaihim, bukan jalan yang orang yang engkau murka. Para ulama menyebut yang murka Yahudi, bukan kerana jahil, kerana berilmu tapi meminda ajaran Tuhan, menokok tambah apa yang tak diajar oleh Allah, dibuat agama baru. Fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Waladhdallin, tidak juga jalan orang yang sesat seperti Nasara dan seumpamanya, yang mana mereka itu telah disesatkan oleh orang-orang yang berpengetahuan. Kerana dalam dunia ini ada orang yang mengetahui tetapi menggunakan agama untuk kepentingannya, supaya dia mengajar agama apa yang menguntungkan dirinya, dan ada pengikut yang mengikut kerana dia tak tahu apa, dia rasa orang agama itu betul. Al-maghdub alaihim dan ad-dhalin. Tuan-tuan, keseluruhan kehidupan kita di dalam beragama itulah apa yang Quran nak cerita daripada cerita para anbiya, hukum hakam agama, hukum muamalah, hukum ibadah, cerita umat yang lalu, cerita kiamat yang akan datang. Kesemua cerita itu tidak lebih daripada isu yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Maka dinamakan dengan Ummul Kitab ataupun Ummul Quran. Fatihah seolah-olah pembuka ni, dia beritahu ini all the contents of this book di dalam surah ini. Kemudian baru kita bahas dari segi perbincangan para ulama berhubung dengan apa yang ada di dalam hadis-hadis ini. Para ulama sepakat bahawasanya tidak sah salat melainkan dengan membaca Fatihatul Kitab, itu Al-Fatihah ataupun Ummul Quran, Al-Fatihah. Kesemua mereka bersepakat, melainkan qaul yang disandar kepada Abu Hanifah, yang mana beliau menyatakan boleh diganti dengan surah yang lain. Dan kenyataan beliau ni sangat minoriti, walaupun ada disandarkan salah satu riwayat pada Imam Ahmad, tapi ia masyhur daripada pendapat Abu Hanifah, bukan mazhab tu, tapi Abu Hanifah himself, dia itu sendiri yang kata hal ni, dan pendapat ini dianggap tidak kukuh dibandingkan riwayat-riwayat yang ada yang mensyaratkan Fatihah sebagai syarat untuk sahnya salat. Abu Hanifah tak jumpa ke hadis ni? Dia jumpa, tapi dia kata la salata, tidak ada salat itu maksudnya tak sempurna salat, bukan tak sah salat. Itu anggapan dia. Maksudnya kalau tak boleh baca, tak mau baca Fatihah, baca surah yang lain pun boleh, tapi sembahyang tu taklah sempurna, bukan tak sah. La salata dengan maksud tidak sempurna. Jadi la salata liman lam yaqra bi ummil Quran, tidak ada salat bagi orang yang tak membaca Ummul Quran, bermaksudnya tidak sempurna salat. Pendapat ini tidak diterima oleh majoriti atau keseluruhan para ulama yang lain, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, yang mana baginda SAW yang kita baca di sini dan selainnya, yang menyatakan bahawasanya sembahyang tidak la tujzi'us salatu, tidak mendapat pahala bagi orang yang sembahyang yang tidak membaca Ummul Kitab. Karena Abu Hanifah dia kata, kerana ayat yang lain faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah daripada Quran. Jadi dia kata apa-apa surah yang mudah. Tapi hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya pendapat itu tidak
tidak kukuh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Siapa yang semayang yang tak baca ummul Quran, maka ia khidaj, yakni dia cacat solat dia itu, maka dia membaca ummul Quran. Cumanya para ulama mereka berkhilaf pendapat tentang kalau sekiranya solat, mereka berkhilaf solat mana yang wajib baca. Kesimpulan mereka, kesemua rakaat dalam solat wajib baca Fatihah. Cuma menjadi isu kepada para ulama fuqaha atau para fuqaha ialah, macam mana kalau sekiranya imam baca, adakah kita di belakang nak kena baca juga? Ini menimbulkan khilaf. Pasal apa timbul isu ni? Sebab Al-Quran menyatakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Pasal ni nas Quran, yang ni hadis. Apabila dibaca Quran, fastami'u lahu, hendaklah kamu dengar Quran tu. Wa ansitu, dan kamu diam. Kalau imam baca, kita pun baca, maksudnya kita tak diam dan kita tak dengar. Itu arahan Quran. Dia, saya nak bagi faham tuan-tuan, kaedah yang menyebabkan berlaku khilaf di dalam mazhab ni ialah hal-hal, salah satunya hal-hal yang seperti ini. Apabila hadis ataupun Quran ataupun hadis dengan hadis kelihatan macam dia bertentangan, maksudnya dia bercanggahan, kelihatan, bukan semesti dia bercanggah, nampak macam bercanggah. Ilmu inilah yang disebut sebagai ilmu mukhtalaful hadis, ilmu tentang khilaf hadis, ataupun disebut muskilul hadis. Ni Ustaz Hafizuddin belajar dalam bidang hadis. Hadis yang zahirnya berlaku tanaqud, berlaku pertentangan antara satu sama lain. Maka apa step, apakah langkah yang patut dibuat oleh fuqaha supaya dapat dilihat, supaya dapat ditaufiqkan, dia panggil taufiq, didamaikan, diharmonikan nas-nas yang kelihatan berlaku tanaqud. Sebab tu ulama letak satu ilmu khas, muskilul athar, muskilul hadis. Bila dia bertentangan, macam mana nak taufiqkan dia? Contohnya dalam hal ni, Quran kata wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibaca Quran, hendaklah kamu dengar padanya dan kamu diam. Dalam hadis ni pula Nabi kata la salata liman lam yaqra bi ummil Quran. Tak ada solat orang yang tak baca ummul Quran. Sekarang imam baca, kita baca, tak memenuhi maksud Quran. Tapi kalau imam baca, kita tak baca, tak memenuhi maksud hadis. Di situlah berlakunya khilaf. Di situ daku peranan para fuqaha. Bukan semestinya kita kena andaikan bila khilaf tu ulama ni tak jumpa hadis. Tak. Sama-sama jumpa, tapi nak tafsirkan, dia panggil nak taufiqkan. Hadis dan Quran ataupun hadis dan hadis mesti diamalkan dua-dua. Itu dulu. Tak boleh kita kata kita nak buang yang ni, tak mau amal yang ni. Pasal dua-duanya daripada Allah dan Rasul. Allah dan Rasul tak bercanggah. Rasul pun tak bercanggah. Kita mungkin tak faham. Kenapa kita tak faham? Sebab hadis-hadis yang kita dengar itu kita hanya membaca hadis tu, kita tak tahu
ketika Nabi lafazkan hadis itu, suasana dia macam mana. Sebab bukan semua hadis, sebahagian hadis kita tahu, bukan semua hadis ketika diriwayatkan, turut diriwayatkan di dalam hadis itu konteks dia, sebab dia panggil sababul wurud. Sebab dia, kalau kita tahu sebab, mungkin kita tahu, oh ini Nabi bagi tahu keadaan dia macam ni. Yang ada hanyalah ungkapan Nabi. Kadang-kala kita juga tidak tahu yang mana hadis yang dulu dan hadis yang kemudian. Kerana kalau kita tahu yang dulu dan kemudian, kalau dia bercanggahan, dia panggil nasikh dan mansukh. Sebahagiannya kita tahu. Kita tahu kerana dalam hadis itu dia bagi tahu peristiwa bila berlaku. Satu lagi peristiwa tempat lain kita tahu, peristiwa ni dahulu, yang ni kemudian. Yang ni membatalkan yang kemudian. Itu salah satu langkah dia. Dua arahan. Kadang-kadang diketahui dengan rawi yang meriwayatkannya. Ibn Abbas riwayat, dia kecil lagi masa tu, dia ikut Nabi masa bila, so mereka boleh agak yang ni yang last. Macam hadis tahiyah di dalam solat, at-tahiyatul mubarakatuh salawat dengan at-tahiyatul lillah wassalawat tu, di antara riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Abbas, kedua-duanya sahih. Cuma Imam Syafi'i dia prefer Ibn Abbas, sebab dia jangka Ibn Abbas mesti ambil masa lewat kerana dia kecil. Andaian dia. Okey. Hadis ni dan ayat ni nampak berlaku bercanggah. Mazhab yang pertama iaitu yang menyatakan bahawasanya imam apabila kita solat, semua rakaat wajib untuk kita membaca Fatihah. Wajib. Tak kira imam baca ke, imam tak baca ke, imam baca kuat ke, imam baca perlahan ke, kita wajib untuk membaca Fatihah. Habis itu tadi Quran kata tu suruh diam. Quran kata suruh diam tu, itu untuk ayat yang lain. Untuk Fatihah dia kira special case. Dia panggil takhsis. Dia mengkhususkan arahan yang umum. Pandangan yang seperti ini ialah pandangan yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan mereka yang bersetuju dengan mazhab ini. Syafi'i rahimahullah, bahawasanya sentiasa kena membaca Fatihah, tak kira ketika mana sahaja imam baca ke. Yang mereka kecualikan hanyalah jika orang tu datang lewat, tak sempat baca, imam dah rokok, nak rokok, dikecualikan. Jika tak, baca. Mazhab yang kedua, dia kata kita pakai Al-Quran tu, iaitu kita hanya baca Fatihah ketika solat sir, Zuhur, Asar. Tapi bila imam baca kuat, kita kena dengar imam baca. Alasan mereka, kita kena dengar imam baca. Misalnya kalau kita sembahyang Isya, 2 rakaat yang awal dengar imam, 2 rakaat yang akhir kerana imam baca perlahan, kita pun baca perlahan. Alasan mereka kata, apa faedah imam pergi baca kalau sekiranya kita duk sibuk baca? Dia nak baca untuk siapa dengar? Baca kuat. Kalau bukan untuk kita dengar, ini seolah-olah dia kata tak ada makna. Syarat suruh imam baca kuat tu tak ada makna. Tidak kita dengar, tidak kita diam. Jadi kita pun tak boleh nak baca, konsentrate yang kita, dia berdua baca, yang dia baca pun kita tak dengar, seolah-olah tak ada faedah daripada menyuruh imam
syariat menyatakan imam baca kuat? Tak logik. Syariat yang kata suruh imam baca kuat, lepas tu tak ada siapa dengar imam baca, masing-masing sibuk baca hak dia juga. Jadi berapa mazhab dah? 2. Satu mazhab lagi dia kata macam ni, kita wajib baca Fatihah. Bila imam habis baca Fatihah, ketika dia diam, masa tu baca Fatihah. Tapi apabila dia mula baca kuat, kita berhenti supaya kita buat. Ataupun kalau kita semayang di belakang, kita tak dengar dia baca Fatihah pun, kita wajib baca Fatihah. Kita tak dengar dia baca surah, kita wajib baca Fatihah. Tapi kalau kita dengar, patuh arahan Quran. Bila kita tak dengar dia baca, ikut yang Nabi kata. Ini adalah pandangan yang disebut oleh sebahagian para ulama. Arahan Ibn Utsaimin ada sebut hal ini. Selain daripada Ibn Utsaimin juga sebelum itu ramai yang menyebut pandangan-pandangan yang seperti ini. Cumanya golongan yang membantah pandangan ini, dia kata untuk imam diam seketika tak ada nas. Tak ada nas yang kata imam suruh diam. Macam mana kita nak buat peruntukan masa dia diam kita baca? Jadi either you baca ataupun you tak baca, salah satu dia kata. Cuma mereka yang dalam mazhab Syafi'i dan yang menyokong qaul-qaul yang disebut oleh Imam Syafi'i menyatakan bahawasanya hadis yang akhir tu menjadi bukti. Nabi kata jangan baca apa melainkan Fatihah. Ini antara dalil yang dianggap kuat oleh aliran ataupun dalam mazhab Syafi'i khususnya, dan selain yang sama dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i dalam hal ini. Kerana mazhab Syafi'i yang mazhab Syafi'i ini 2. Mazhab Syafi'i yang kadim ketika berada di Iraq, dia menyatakan baca ketika imam sir dan jangan baca ketika imam jahar. Tapi mazhab Syafi'i yang jadid ketika dia berada di Mesir, dia kata baca semua rakaat. Dia berubah ijtihad dia. Hak ni yang dulu. Okey. Maksudnya dua-dua ni kaul dia yang jadid, kaul yang baru, hak mana dalam mazhab Syafi'i duk amalkan tu dia yang jadid. Tapi kaul yang kata tak baca ni juga kaul Imam Syafi'i ketika dia di Iraq. Ketika dia di Iraq. Di atas dasar ni berlaku khilaf, wallahu taala a'lam, khilaf ini mu'tabar. Tapi kalau lihat pada hadis yang akhir tu macam Fatihah dibaca. Tapi takwilan mereka yang kata tak baca ialah seperti tadi, untuk gabung dua-dua. Quran tak boleh diabaikan kata mereka. Tak boleh kita kata untuk Fatihah no. Untuk Fatihah kena baca. Walaupun imam baca kita baca. Fatihah ke ayat lain ke di dalam maksud wa idza quri'al Quran, apabila dibaca Quran sama maksud dia. Fatihah ke bukan Fatihah, Quran belaka. Bila baca mesti kita diam. Fastami'u lahu, kena dengar dan kita diam. Hadis ni kita amalkan bila kalau imam lepas baca Fatihah dia diam, masa tu kita baca Fatihah. Ataupun kita duduk jauh, masa tu kita baca Fatihah. Ini juga yang disebut oleh Ibn Taymiyah, dan dia kata itulah amalan sebahagian besar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang amalkan ketika dia di belakang imam, jika dia membaca Fatihah pada semua rakaat, termasuk ketika imam membaca surah di depan, ialah qaul yang mu'tabar di kalangan para ulama, khusus Imam Syafi'i, dan ada hujahnya tadi. Mereka yang hanya membaca Fatihah ketika imam salat
bacaan sir, iaitu rakaat yang ketiga ataupun yang keempat bagi solat yang jahriyah, iaitu Isya Maghrib, ataupun bagi solat subuh Isya Maghrib, yang ni dia tak baca bagi dua rakaat yang awal. Adapun bagi solat yang memang bacaan perlahan, wajib baca. Ini juga qaul yang mu'tabar. Qaul tak. Adapun juga qaul yang mu'tabar, wajib baca dalam semua rakaat, cuma kalau ketika imam baca dan kita dengar, ketika itu kita berhenti baca Fatihah. Dia kata tak apa. Antara buktinya dia kata macam orang mari, tiba-tiba imam telah, dalam hadis Abu Bakar Siddiq, apabila imam dah rokok, kita juga rokok bersama dengan imam walaupun kita belum menyempurnakan Fatihah. Kerana itu termasuk dalam pengecualian. Allah Ta'ala alam silahazan. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya satu qaul yang kita anggap tak kuat lah, sebagai iaitu qaul di dalam qaul yang di qaul Abu Hanifah, qaul dalam mazhab Hanafi, iaitu menyatakan bahawasanya makmum wajib diam di dalam solat jahriyah, solat yang bacaan kuat, dan juga dalam solat sirriyah. Maksudnya kalau semayang subuh, makmum tak baca Fatihah apa, ikut imam saja. Semayang zuhur pun makmum tak baca Fatihah apa, ikut imam saja. Semayang apa saja semayang yang ikut imam, makmum tak baca apa, hanya ikut imam, tak baca Fatihah. Alasan Abu Hanifah dalam masalah ini ialah hadis Nabi SAW, man kana lahu imam fa qira'atul imami lahu qira'ah. Siapa yang ada imam, maka bacaan imam itulah bacaan dia. Hadis ni jumhur ulama tak pakai kerana di atas menganggap ia ma'lulah, seperti kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada beberapa jalan datang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah, dan juga di dalam Imam Ahmad di dalam Musnad. Tapi oleh kerana jalan-jalan hadis ini dilihat ma'lulah, yakni hadis dhaif, ada kelemahan. Walaupun kalau kita cek orang dalam mazhab Hanafi, dia akan buktikan bahawasanya lemah tu dapat digabungkan untuk dikuatkan. Okey. Majoriti para ulama menyatakan hadis ini dhaif, tak boleh dijadikan hujah. Wajib baca Fatihah. Apatah lagi apabila berhadapan dengan hadis yang wajib baca Fatihah ni, yang tak boleh dipertikaikan. Sedangkan hadis ni kalau nak kata sahih pun ada pertikaian. Yang ni lebih kuat kaedah penghujahan mereka. Kedua ialah mereka kata kalaupun hadis ni sabit, ia sebenarnya berkaitan dengan bacaan yang selain Fatihah. Maksudnya imam baca surah, imam baca apa, kita tak payah baca. Ini maksudnya di sisi para majoriti para ulama, selain daripada ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Maka tuan-tuan akan tahu hadis semua tahu, tetapi di dalam untuk menentukan maksudnya berkhilaf pendapat. Dalam konteks pengajaran kita ni, saya sebut dua qaul yang kuat. Yang pertama, baca Fatihah dalam semua rakaat atas hadis tadi. Imam baca ke, imam baca surah ke, imam baca kuat ke, imam baca perlahan, kita wajib baca Fatihah. Kalau amalkan itu qaul banyak ulama. Hatta mutaakhir macam Ibn Baz, walaupun dia Hanbali, dia banyak quote Ibn Taimiyah, dia tak ikut Ibn Taimiyah bab ni, dia kata baca macam mazhab Syafi'i. Qaul yang kedua,
wajib baca Fatihah. Tapi bila imam baca kuat, pegang hak imam. Yang Nabi kata wajib baca tu dah tertunai dengan imam baca. Tapi qaul ni susah nak jawab. Hak Nabi kata jangan kamu baca melainkan Fatihah. Untuk jawab qaul ni, mai qaul yang ketiga, iaitu kalau imam diam, kita baca Fatihah. Kalau imam baca, kita berhenti. Jadi kita amal yang Quran, kita amal juga yang hadis. Kalau kita duduk belakang, kita tak dengar imam baca. Macam dulu tak ada mikrofon bawah ni, orang yang belakang tak dengar imam baca. Hak macam ni dia baca, sebab dia tak dengar arahan Quran tu. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu tu dia tak dengar, tak boleh. Ini juga disebut oleh Ibn Taimiyah dan sebahagian para ulama. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada perbalahan dalam khilaf yang seperti ini. Siapa yang sembahyang belakang imam dia baca semua, demikian ada wajah yang kuat di dalam hadis-hadis ini. Siapa yang dia tak baca kerana imam baca, kerana dia mentarjihkan pandangan tu, itu juga ada qaul di kalangan para ulama. Mungkin setengah orang kalau imam baca, dia nak baca tak lepas baca, tak boleh nak baca dah, tak boleh Nabi baca, ingat dengar imam baca. Tambah imam baca sedap, dia baca alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin tu. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Saya nak buka sesi soal jawab tapi tak sempat. Saya nak kena bergerak ke Kuala Lumpur. Tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah kita sambung minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.